Kita hadis 77. Nombor 2, hadis nombor 2 dalam saf. Maknanya hadis Nu'man bin Bashir. Kita start dengan ni ya. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa inna asdaqal hadithi huwa kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, para jemaah rahimakumullah, uhayyukum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatul mubarakah, wa tahiyyatul ahlul jannah, tahiyyatul ukhuwah, wa tahiyyah hiya salam fassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla, kerana pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam sesi wacana kita di An-Nida yang berlangsung pada setiap minggu pada hari Rabu malam Khamis. Dan alhamdulillah kita dikurniakan kesempatan ruang dan waktu oleh Allah untuk sama-sama berada di sini pada malam ini. Walaupun saya kira saat ini dari segi indeks jerubunya saya kira sudah berkurangan. Kalau petang tadi saya ingat dah bawah 100, maknanya paras sederhana. Jadi walau bagaimanapun mungkin adalah ya sahabat-sahabat kita yang terkesan di tempat masing-masing, ikhwah kita di beberapa tempat, dan kita mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka insya-Allah. Dan kita juga mengambil kesempatan ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas kurniaan dan nikmatnya, iaitu kita saya kira daripada semalam menerima hujan. Kalau saya kira mungkin di sekitar kawasan PJ, Kota Damansara, Sungai Buloh, Shah Alam juga barangkali, Gombak pun barangkali hujan tak ada, sikit, alhamdulillah ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmatnya itu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita ya, dan memandu kita ke jalannya yang benar biiznillah taala. Ikhwan dan akhwat, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, para jemaah. Jadi kita kembali kepada perbincangan kita hadis-hadis di dalam kitab Umdatul Ahkam, di mana kita telah pun masuk kepada bab yang ke-12, iaitu berkenaan dengan saf salat. Dan saya kira dalam bab ni kita sudah memulakan hadisnya yang pertama, iaitu hadis Anas bin Malik ya. Hadisnya pendek saja, dan kita telah melihat hadis ini pada pertemuan kita yang lalu, di mana kita melihat bahawasanya di dalam hadis, kalau ikut kitab terjemahan kita ni nombor 75 ya, tetapi hadis ni hadis yang pertama ya dalam bab solat ini, di mana hadis ini menerangkan kepada kita tentang hukum ya, tentang hukum meluruskan saf-saf ketika mana kita menunaikan solat berjemaah ya. Dan kita telah pun menyebut akan perkara ini ya, di mana agama kita ya melalui ibadah solat yang telah diperdukan oleh Allah Azza wa Jalla telah mensyariatkan supaya ya kita meluruskan dan membetulkan saf kita ya, di mana saf yang kita bentuk itu mesti dalam bentuk yang
berjajaran lah, kita kata kalau istilahnya sekarang, ya. Di mana bila berjajaran ni maknanya mesti sama, mesti satu, tak boleh kita kata dalam bentuk yang a'waj. A'waj maknanya bengkok, ya. Tapi bengkok-bengkok pun kita tak boleh lah nak mengatakan bahawasanya saf yang bengkok ni saf yang apa orang kata tak betul, saf yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebab kita dah sebut dulu di sana ada hadis, ya, yang kadang-kadang dihamburkan kepada jemaah yang dilihat tidak membetulkan saf ini dengan hadis yang palsu yang tidak ada asal usulnya, ya. Kita dah sebut dulu hadis innallaha la yanzuru ila safil a'waj, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepada saf-saf yang bengkok, ya. Macam mana Allah nak lihat kepada saf yang bengkok sedangkan hadisnya pun bengkok juga, ya. Jadi oleh kerana hadisnya pun bengkok, jadi kita tak boleh nak pakai. Dan lebih kurang saya kira pokok pangkalnya itulah tema kita punya hadis pada pertemuan yang lalu, dan kita nak lanjutkan pada malam ni dalam bab yang ke-12, hadis nombor 2 dalam bab saf salat ini, ya. Jadi hadis nombor 2 kita pada malam ni hadis nombor 76, ya. Saya kena rujuk kepada apa namanya kita punya komiti kita, hadis nombor 76 muka surat 62 bagi yang ada kitab terjemahan, ya. Baik. Jadi sama-sama kita baca, okay, dan renung hadis ini sebelum kita meneruskannya dengan keterangan-keterangan ataupun kita teruskan dengan faedah-faedah yang kita boleh ambil, ya, daripada hadis ini. Baik, sama-sama kita baca. Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tusawwunna صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله baina wujuhikum. Baik, itu hadis kita pada malam ini. Dan hadis kita pada malam ini hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat, iaitulah daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, di mana dia menuturkan bahawa dirinya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian meluruskan saf-saf kalian atau Allah akan menimbulkan perselisihan di antara kalian. Di dalam riwayat Imam Muslim. Jadi perenggan yang kedua yang kita baca tu, ya, itu adalah riwayat Imam Muslim. Jadi yang dalam perenggan yang pertama itu, itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf para sahabat seolah-olah beliau meluruskan anak-anak panah
hingga beliau yakin bahawa kami telah memahami perintahnya. Pada satu hari Nabi SAW keluar dan berdiri hampir bertakbir. Namun beliau melihat seseorang yang menonjolkan dadanya. Nabi lantas bersabda, "Wahai hamba Allah, hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian, atau Allah akan menimbulkan perselisihan di antara kalian." Ya. Baik. Jadi hadis kita seperti mana biasa pada malam ni kita akan melihat sedikit latar belakang para sahabat yang telah meriwayatkan hadis ini, iaitulah Nu'man bin Bashir. Ya, Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini atau disebut juga dengan nama Abu Abdullah. Itu kunyah dia. Ya, Abu Abdullah. Ya. Kalau main Abu ni maknanya itu kunyah. Ya, gelaran ke atas seseorang lelaki, di mana dinisbahkan gelaran itu kepada anaknya yang pertama. Ya, anak pertama. Ya, anak kedua tak dia main. Anak ketiga, anak keempat, ada 10 pun dia ambil kira yang pertama. Okey. Jadi ada kadang-kadang, jarang-jarang, ya, tetapi dari segi urufnya, ya, bila sebut kunyah maka gelaran yang dinisbahkan kepada anak yang pertama. Ya, anak yang pertama. Walaupun ada lebih pada seorang bini, anak pertama bini kedua tu tak kira juga. Ya, anak pertama bini yang pertama. Ya, kalau ada seorang lagi lah. Ya, kira ambil yang pertama. Baik. Jadi dia Abu Abdullah. Pasal apa? Dia ada anak sulung nama Abdullah. Ya. Apa yang menariknya tentang Nu'man bin Bashir ini, ya, Nu'man bin Bashir ini dia adalah sahabat yang pertama lahir. Ya, iaitu dia lahir pada 1 Hijrah. Ya. Selepas hijrah, ya, dan dia dikatakan orang yang mula-mula lahir di Madinah di kalangan orang-orang Ansar. Ya, jadi dia lahir pada tahun pertama, ya, hijrah Nabi SAW. Ya, jadi maknanya dia lahir di mana? Dia lahir di Madinatul Munawwarah, Al-Madinatul Munawwarah. Ya, selepas maknanya dalam tempoh tahun pertama hijrah Nabi SAW. Jadi dia dikatakan baby lah. Baby yang pertama daripada kalangan orang-orang Ansar, yang berhijrah daripada Makkah ke Madinatul Munawwarah. Ya, jadi yang lahir pertama sekali dikatakan Nu'man bin Bashir ni. Dia dan juga ayah dia, ya, kedua-duanya sahabat Nabi SAW. Ya, sebab itu kita sebut tadi bila kita baca sebut nama dia Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Ya, sama macam kita sebut dengan Abdullah bin Umar, ya, kena sebut radhiyallahu anhuma sebab dia dengan ayah dia dua-dua sahabat. Sama juga macam apa namanya Abdullah bin Abbas, ya, pun kita sebut radhiyallahu anhuma, ya, sebab Abdullah, ya, dan ayah dia Abbas merupakan sahabat, bukan setakat sahabat, bahkan keluarga Nabi SAW. Ya, jadi Nu'man bin Bashir, ataupun nama lengkapnya lah, kalau kita tengok kepada biografi, ya, sahabat ni tadi Nu'man bin Bashir bin Sa'ad, Al-Ansari lah, Al-Ansari. Pasal apa? Dia orang Ansar, maknanya dia orang Ansar. Walaupun kita kata apa namanya dia ni asal mak ayah dia Muhajirin, tapi oleh kerana dia lahir di Madinah, maka dia punya hujungnya tu Al-Ansari. Ya, saya kadang-kadang kalau time-time umrah di Madinah tu, tumpang teksi ke tumpang apa, tanya anta minal Muhajirin am minal Ansar. Kebanyakan kata Ansar lah. Ya, dia nak ambil title orang asli Madinah. Ya, baik. Maka kita melihat dia di kalangan sahabat, di antara sahabat yang meriwayatkan beberapa hadis daripada Nabi SAW. Ya, dan sepanjang kehidupannya, di mana pada ketika beliau berada pada satu tahap umur, dilantik untuk menjadi hakim ataupun kita kata gubernur pemerintah di Kufah,
ya, di Kufah maknanya di Iraq sekarang, ya, dan dia juga pernah dilantik menjadi qadhi, ya, di Dimash, ataupun di Damsyik, kalau bahasa kitanya, ya. Dan kalau kita lihat, ya, Nu'man bin Bashir ini dia telah meninggal dunia dan dikebumikan di bumi yang sedang bergolak sekarang, ya, di bumi Syam, iaitu di negara Syria sekarang. Dia meninggal pada tahun 65 Hijrah. Memang dia punya tempat meninggal dia di Homs, tempat yang orang kata apa, memang menjadi orang kata apa, satu tempat yang begitu kritikal, ya, antara tempat yang kritikal di apa namanya Syria, pada peringkat awal kebangkitan apa namanya rakyat Syria pada satu ketika dahulu, ya. Baik, dan cerita ni pun kita dah dengar daripada banyak pihak, pelbagai pihak. Saya kira antaranya orang Syria sendiri yang kita undang satu ketika dulu, Dr. Hisam Rajab, ya, dia sudah menceritakan bagaimana permulaannya, apa keadaannya, apa faktornya dan sebagainya, ya. Tapi nak ceritanya, Nu'man bin Bashir antara sahabat yang apa namanya stay kali terakhirnya di sana, dan dia meninggal juga di sana. Baik, itu kurang lebih sedikit biografi, ya, untuk tatapan kita bersama pada malam ini tentang sahabat Nu'man bin Bashir ini, ya. Jadi kuliah kita bukan kuliah sirah, jadi kuliah sirah kena sambung dengan Ustaz Anzaruddin, ya. Jadi saya nak sambung saja matan hadis kita pada malam ni. Baik, kalau kita lihat dari segi tema hadis ni, ya, tema hadis ni, ya, apabila Nabi SAW, ya, minta kepada kita untuk apa namanya meluruskan saf, okay? Dan bukan sahaja minta untuk kita luruskan saf, bahkan Nabi SAW, ya, memberikan akibat, ya, memberikan sebab musabab, ya, kenapa saf ni mesti diluruskan. Jadi maknanya perbuatan meluruskan saf ketika mana kita menunaikan solat berjemaah ni bukan perkara kecil, ya, ni bukan satu perkara yang remeh, ya, tetapi Nabi SAW, kalau kita lihat, ya, di sini baginda SAW memberikan sebab, ya, kenapa saf ini perlu diluruskan, ya. Maka demikian kita melihat bahawa tema hadis kita pada malam ini, Nabi SAW nak menerangkan tentang akibat apa? Akibat daripada tidak meluruskan saf. Ya, di samping perintah tu kita tahu, ya, perintah tu kita dah jelas, ya, tetapi dalam masa yang sama juga Nabi SAW nak menerangkan kepada kita akibat daripada tidak meluruskan saf. Dia membawa satu implikasi yang cukup besar. Sebab apa? Nabi SAW sebut, ya. Jadi kalau dia tidak memberi apa-apa implikasi, ya, ataupun kesan yang besar, sudah tentu Nabi SAW, ya, tidak menyebut ataupun menyatakan perkara ini, ya. Dan sebab itulah kalau kita lihat, ya, imam, ya, sebelum dia apa namanya mengangkat takbir, ya, maka dia akan memperingatkan para jemaah, ya, supaya membetulkan saf seperti mana perbuatan Nabi SAW, ya. Baik. Maka di sini kita dapati secara umumnya, ya, bahawasanya hadis ini tadi kita dah sebut, Nabi SAW menyatakan ancaman yang sangat keras bagi mereka yang tidak membetulkan ataupun meluruskan saf ketika mana salat, ya. Jadi ini sangat penting, ya, walaupun kita kata perkara ni kita lakukan sehari-harian, tapi kita tengok masih ramai yang tidak membetulkan safnya, tidak meluruskan saf, ya, ketika mana menunaikan solat. Sebab itu kita melihat kadang-kadang, ya, solat jemaah kita ini dia punya hikmah dia, ataupun kesan dia dalam kehidupan kita itu agak berkurangan, ya, ataupun tak tercapai maksud solat jemaah itu sendiri, dan salah satu daripada sebab dan puncanya apabila kita gagal, ya, untuk memenuhi satu perintah Nabi SAW, iaitu untuk meluruskan dan membetulkan saf dia, ya. Dan di sini Nabi SAW mengajar para sahabat, ya, dengan kita kata perbuatan, ya, Nabi SAW sendiri periksa, semak, ya, saf para sahabat,
ya, dan Nabi SAW memberikan peringatan ini, ya. Kalau dulu mungkin Nabi sebut kepada sahabat, ya, tetapi hadis ini sekarang ini ditujukan kepada kita, ya. Maka kita melihat, ya, beberapa faedah dan hukum yang kita boleh ambil, ya, daripada hadis ini, di mana zahir hadis menunjukkan bahawasanya, ya, seolah-olah membetulkan dan meluruskan saf tu benda yang wajib, ya, benda yang wajib. Cumanya adalah setengah-setengah pandangan kata, ya, adakah disebabkan tak lurus saf maka tak sah solat, ya. Jadi pada asalnya wajib untuk kita membetulkan saf, ya, dan haram bagi kita membengkokkannya ataupun berada pada kedudukan yang tidak seperti dikehendaki, ya, dengan berbalik kepada amaran keras Nabi SAW tadi, ya, bila kata Nabi kata hendaknya kalian meluruskan saf. Ini satu perintah, ya, yang dalam kita kata ilmu usul fiqh, perintah ni perintah yang wajib, ya. Cumanya adalah beberapa pandangan dan hadis-hadis yang lain, ya, yang mengatakan tidaklah wajib, ya. Tapi kalau kita lihat walaupun tidak wajib, ya, tapi dia taklah hanya orang kata apa sekadar harus ataupun sunat, ya, tapi memang sangat-sangat dituntut, ya, ataupun kita sebut apa namanya mustahab, ya, untuk kita membetulkan saf ni, itu paling kurang, ya. Maknanya kita tak boleh nak kata sunat, tak boleh nak kata harus, tak boleh nak kata sebaiknya betulkan, tak, ya. Dia menjadi satu tuntutan yang penting, seperti mana yang Nabi SAW, ya, telah pun menyatakan dalam hadis ni. Dan membengkokkan saf itu walaupun kita kata tidaklah sampai kata haram, ya, tetapi itu sangat-sangat dibenci oleh syarak, ya. Maknanya hukumnya paling-paling tidak pun makruh walaupun tidak haram, ya. Itu kita kata pandangan yang minimum, okay, yang ringan. Tak mana tak boleh pergi bawah daripada itulah. Nak kata sunat, maknanya kalau betul pun tak apa, tak betul pun tak apa, tak boleh, ya. Disebabkan ketegasan yang telah dinyatakan oleh Nabi SAW, ya. Dan kalau kita lihat di sini, ya, bagaimana Nabi SAW tadi kita dah sebut bahwasanya di sana ada sebab, ya, ada perkara yang Nabi nyatakan, ya, apa berlaku, apa akibat daripada kita tidak membetulkan saf, iaitulah di hujung hadis itu Allah akan menimbulkan perselisihan di antara kamu. Allah akan menimbulkan perselisihan di antara kamu, ya. Kalau kita lihat sebenarnya dalam terjemahan kita ni, ini sebahagian daripada apa yang dimaksudkan, ya, au la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Itu sebahagian daripada maksudnya. Sebab ada ulama, ya, saya kira dia mengambil zahir hadis ini, dia mengatakan bahawasanya Allah akan memalingkan wajah kita, yakni dengan memalingkan kepala kita, pulas kepala kita ni, ya. Tapi tak pernah jadi lagi lah, ya. Ya, tetapi itu di antara sebahagian ulama menyebutkan apa yang dimaksudkan la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Ya, di samping kita kata dalam makna yang lain, makna Allah Subhanahu Wa Taala akan menimbulkan perselisihan. Ada ulama mentafsirkannya dengan menimbulkan apa orang kata perselisihan, dari sudut spiritual, dari sudut hati. Makna hati-hati ini tidak akan bersatu, hati-hati ini tidak akan bersama, ya. Ada ulama yang mengatakan bahawasanya ini bermaksud bahawasanya Allah akan membeza-bezakan pandangan di antara satu sama lain. Jadi apa pun, ya, maksudnya di sini bahawasanya kita tidak akan dapat bersama dan bersatu dalam apa jua aspek, fizikal ke ataupun spiritual ke, ya, kemasyarakatan ke apa dan sebagainya, seandainya kita tidak terlebih dahulu bersatu hati-hati kita dalam solat, ya. Jadi kalau kita lihat hari ini tak pelik lah, ya, sebab itu mencerminkan sebenarnya hati-hati manusia, ke, yang walaupun dia solat berjemaah tapi ada kekurangan di situ di mana hati-hati tidak dapat disatukan. Jadi bagaimana kita nak lihat penyatuan yang lebih besar kalau kita kata dalam bab yang begini pun kita kata kita tak boleh nak penuhi tuntutan seperti mana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Ya, tu kira kita tak ambil makna yang pusing kepala tadi, ya, sebab tak kurang juga, bukan lekeh juga pandangan yang mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan
membalikkan kepala, ya, akan memutar wajah kita. Bayangkan yang elok-elok duk berjalan, muka depan, perut depan, lutut depan, kepala pergi belakang, ya, ataupun pergi ke kiri ke kanan kan, dan sebagainya, ya, di mana saya kira ini mungkin setengah ulama mengambil zahir hadis ini apabila Allah membalik, memusing, memutar, ya, wajah-wajah ataupun kepala orang yang sememangnya dia tahu, tapi dia tak nak meluruskan saf dan membetulkan saf ketika mana menunaikan solat secara berjemaah, ya. Sebab itu kita melihat bahawasanya dalam hadis ini juga Nabi SAW bertindak, baginda SAW sendiri bergerak, ya, bergerak untuk membetulkan saf-saf para sahabat. Kalau kita tengok dalam perenggan yang kedua dalam riwayat Imam Muslim, ya, dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf, ya, para sahabat seolah-olah beliau meluruskan anak-anak panah. Kita sebut tadi perkataan dalam hadis ni, perkataan al-qidah. Qidah ni anak panah, tapi anak panah yang dah dipakai. Anak panah dipakai ni kadang-kadang dia bengkok kan. Sebab itu Nabi kalau dia umpamakan di sini, dia punya parable dia, ya, parable ni maknanya dia punya perumpamaan dia, ya, seolah-olah baginda sallallahu alaihi wasallam meluruskan anak-anak panah, ya, tapi bukan anak panah yang biasa, anak panah yang dah diguna pakai, ya. Macam kita lah, kadang-kadang ada paku yang nak kita pakai tapi paku tu bengkok, kita ambil hammer ketuk bagi betul balik, untuk dipaku semula misalnya, ya. Jadi anak panah ni tadi, anak panah yang dipakai dan dibetulkan semula ini disebut sebagai al-qidah, ya, al-qidah. Maka Nabi SAW, ya, baginda bergerak dan membetulkan saf para sahabat, ya, di mana kalau kita lihat apa yang dimaksudkan dengan Rasul SAW berjalan bergerak membetulkan saf para sahabat ni, Nabi berjalan dan baginda SAW merapikan saf sahabat, di mana Nabi SAW biasanya dia akan pegang bahu, ya, dia akan pegang bahu, dan dia akan pegang dada, ya. Sebab apa? Bahu dan dada ni lah, kalau kita tengok dalam askar pun nak tahu dia punya barisan lurus tak lurus, tengok bau orang sebelah. Kalau nampak hanya bau orang sebelah, ya, maknanya barisan dia lurus. Tengok bau kau ni, tengok bau kau ni, tengok ni, tengok bau kau ni, maknanya barisan tu lurus. Jadi Nabi pegang bau, ya, sebab kadang-kadang ada yang ke depan, ada yang ke belakang, ya, ada yang sengit sikit dan sebagainya. Jadi Nabi SAW pegang bau para sahabat, ya, dan juga dia memegang dada, ya. Kadang-kadang ada sahabat, kalau kita tengok di dalam hujung hadis ni pun nanti, ya, di mana Nabi SAW melihat ada orang yang menonjolkan dada dia, ya. Cumanya tafsiran ulama dalam hadis ini, dia kata sahabat ni dia sombong, okay? Jadi dalam saf pun masih nak, orang kata nak rasa kembang gitu kan, ya. Sebab itu kita kata di samping kita meluruskan saf yang fizikal ni, saf yang spiritual ni pun nak kena straight juga, nak kena lurus juga, ya. Bukan hanya kita kata dari sudut fizikal, tapi juga dari sudut spiritual. Maknanya jangan sombong duduk dalam saf sembahyang ni, jangan sombong. Itu sebahagian ulama menjelaskan, ya, maksud daripada seorang lelaki yang menonjolkan dada dia tadi, maknanya lelaki ini dianggap sebagai sombong, dan Nabi tegur, ya, supaya dia juga turut menyamakan dia punya bau, dia punya melenturkanlah, kalau boleh istilahnya begitu, dia punya anggota badan dia, supaya saf dia sama, ya. Jadi itu tindakan yang Nabi buat, ya. Nabi SAW sendiri ambil inisiatif, ya. Cuma sekarang ni kalau kita kata nak cek saf, jenuh lah. Jadi imam masjid negara nak cek saf satu-satu, pukul 3 tak habis cek saf lagi, ya. Jadi maknanya di sini kita kata keperluan, ya, untuk kita sama-sama, ya, memahami perkara ni, dan kita sama-sama memperbetul dan meluruskan saf kita, ya. Jadi jangan demikian kita terhindar daripada apa yang Nabi SAW sudah berikan warning, ya, sudah berikan dia punya alasan kenapa saf mesti
diluruskan dan kenapa saf mesti dibetulkan, ya. Baik. Dan di sini juga kita melihat Nabi SAW dalam perkara yang macam ni, kalau baginda SAW sampai ke tahap seolah-olah memberikan amaran, sampai ke tahap Nabi SAW naik marah, sebab dalam kisah ni tadi ada sahabat yang menonjolkan dada dia, menunjukkan dada dia, hampir dah dia nak takbir, nak angkat takbir, nak mula solat, tapi oleh kerana ada sahabat ni tadi, yang menunjukkan dada dia ni, hampir menimbulkan kemarahan Nabi SAW, dan ini menunjukkan apa yang kita sebut juga tadi, bahawasanya ini bukan satu perkara yang remeh, bukan satu perkara kecil, sehingga kan Nabi SAW dengan nada yang kita kata nada marah, nada yang orang kata apa, nada yang memberikan peringatan yang sangat keras, jadi selayaknya untuk kita ambil perkara ini sebagai perkara yang terpenting dalam amal kehidupan kita. Dan juga menunjukkan bahawasanya, dalam hadis ini kalau kita lihat, Nabi SAW nak angkat takbir dah, nak angkat takbir dah, tapi disebabkan ada sahabat yang saf dia tak lurus, maka Nabi SAW orang kata apa, bercakap, orang kata berkata-kata, dalam nak mengingatkan para jemaah supaya membetul dan meluruskan saf. Maka di antara hukum yang diambil daripada hadis ini juga menunjukkan bahawasanya imam boleh bagi imam itu walaupun setelah diiqamat, maknanya setelah kita kata qamat itu, iqamah itu dikumandangkan, dia masih boleh untuk berkata-kata, sekadar kita kata keperluan, dalam rangka antara lain mengingatkan jemaah untuk membetulkan saf. Sebab itu kita kata dalam masyarakat pada hari ini, kalau kita bersolat di masjid-masjid, setengah-setengah imam, bila diqamatkan, sebelum dia tu angkat takbir, dia terlebih dahulu sama ada dia ulang perkataan yang kita sebut pada hadis yang pertama dulu, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamami salah. Ini ada berbagai-bagai bersilah yang kita sebut dulu bersih ni, ada imam dia akan sebut istawu i'tadilu aqimu sufufakum wasudul khalal, maknanya dia suruh samakan tumit, tengok jangan bagi rapat, macam-macam peringatan. Jadi perkara tu boleh tak boleh berdasarkan hadis ni boleh, berdasarkan hadis ni boleh. Yang tak boleh jemaah ramai-ramai, oi betulkan saf, apakkan saf, pakat duk bercamuk belakang, yang tu tak boleh, sebab dia nak kena standby, untuk ikut imam. Terutama sekali bila imam dah angkat takbir, dia duk seribuk peringat kawan lain supaya betul saf, yang dia terlepas takbir pertama, ini sebahagiannya mengatakan khusus untuk imam. Adapun makmum kerja dia betulkan, bukan suruh orang lain. Yang suruh ni kerja imam tadi, yang akan memulakan solat, jadi begitulah, demikian yang kedua bunyinya hadis kita, sambung, sebenarnya dia berkait-kait, jadi kalau kita tengok begitu signifikan susunan hadis Umdatul Ahkam ni yang disusun oleh Al-Alamah Al-Maqdisi ni. Dia bila disebut satu hadis cerita pasal kena betulkan saf, tu satu hal. Dia bawa pula hadis tak betul, apa akibat dia, kemudian diceritakan apa dia punya sebab musabab dia, jadi kita kata sangat signifikan, pemilihan walaupun kita kata banyak lagi hadis-hadis yang lain, tapi nak menunjukkan ni ketinggian ilmu orang yang baru susun, bukan syarah, bukan apa orang kata urai, bukan apa lagi, baru hanya susun hadis yang sudah sedia ada, daripada kitab Imam Bukhari, daripada Sahih Muslim, diambil, dia dipilih dan disusun, jadi walaupun kita kata hanya beberapa ratus hadis, tetapi memberikan satu impak dan dampak yang sangat besar, Baik, saya kira itu sedikit sebanyak apa yang boleh saya kongsikan dan huraikan, melalui hadis kita yang pertama pada malam ini, di mana
pokok pangkalnya, tema dia ialah Nabi SAW nak menerangkan tentang akibat daripada tidak membetulkan saf setelah Nabi SAW sendiri memberi peringatan supaya kita meluruskan dan membetulkan saf kita semasa bersolat berjemaah. Ya, baik. Habis yang tu, kita masuk pula kepada hadis yang seterusnya. Ya. Baik. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-77. Ya. Saya ni sambil jeling terjemahan, sambil duduk jeling kitab saya ni pasal dia punya numbering dia tak sama. Ya. Takut silap sat lagi baca hadis lain, hurai hadis lain. Ya. Dia numbering dia tak sama sebab ada yang penggabungan beberapa hadis menyebabkan dalam kitab saya ni dia short sikit nombor dia. Ya. Short sikit pun short banyaklah. Hadis yang patutnya 77, saya baru 70. Ya. Tak apalah, tak ada masalah, tapi yang penting kita tak pernah langkau lagi. Saya rasa Cik Hasan sebagai orang yang mencatat ni tak pernah langkau ya. Belum pernah lagi. Okey, baik. Baik, kita teruskan dengan hadis yang berikutnya dalam bab saf salat ni. Sama-sama kita baca. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna jaddatahu Mulaikata da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu lahu fa'akala minhu thumma qala qumu fala usalli lakum. Qala Anas faqumtu ila khasirin lana qad iswadda min tuli ma lubisa fanadhahtuhu bima'i faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa safaftu ana wal yatimu wa wara'ahu wal ajuzu min wara'ina fasalli lana. Fasalli ke fasalla? Saya kelabu sikit. Fasalla, dia bukan fasalli. Fasalla lana rak'ataini summa sarafa wali muslimin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla bihi wa bi ummihi aw khalatihi qala fa aqamani an yaminihi wa aqamal mar'ata khalfana. Yang bawah tu al-yatima tu huwa Zumairah tu jaddu Husain ibn Abdullah bin Zumairah tu, dia cerita balik siapa yang dikatakan anak yatim tadi tu. Baik. Hadis kita malam ni yang berikutnya diriwayatkan oleh Anas bin Malik, menuturkan bahawa neneknya yang bernama Mulaikah. Saya teringat ada pernah jumpa nama orang Melayu, tak pasti Melayu ke Jawa ke Melayu mana tak tahu, ada nama Mulaikah ya. Jadi Mulaikah ni nenek kepada Anas bin Malik, mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jamuan makan yang dibuatnya untuk beliau. Nabi pun menyantap hidangan dan setelah itu bersabda, "Berdirilah kalian. Aku hendak mengerjakan salat bersama kalian." Anas berkata, "Aku lantas beranjak menuju tikar milik kami yang telah menghitam kerana sudah lama dipakai. Ya? Aku lantas memercikkan air padanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, sedangkan aku dan seorang anak yatim membentuk saf di belakang beliau dan wanita tua berada di belakang kami
beliau mengerjakan salat 2 rakaat bersama kami kemudian pulang. Dan di dalam riwayat Imam Muslim dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dengan Anas dan ibunya. Anas mengatakan Nabi meletakkanku di sebelah kanannya dan meletakkan wanita di belakang kami. Yang dimaksud dengan anak yatim di atas adalah Dumairah, iaitu kakek Al-Husain. Kakek ni bahasa Indonesia, bahasa kita ni datuk, ya, datuk. Tak sopan, tidak boleh tolong terjemah. Ya. Datuk, saya rasa kakek ni datuk, ya. Al-Husain bin Abdullah bin Dumairah, okey, yang dikatakan anak yatim yang solat dengan dia tadi. Baik. Hadis yang berikutnya ini sekali lagi mempertemukan kita dengan sahabat Anas bin Malik. Di antara kelompok sahabat 7 orang yang paling banyak riwayat hadis, ya. Antara lain Abdullah bin Abbas, Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Umar, ya, dan sahabat-sahabat yang lain, ya. Yang kalau kita lihat hadis ni, nama dia selang satu daripada hadis yang sebelum ni, ya. Jadi Anas bin Malik ni lebih kurang 2276 hadis lebih kurang yang beliau riwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sebut dulu Anas bin Malik memang daripada kecil ni dia duduk dengan Rasulullah. Mak dia maknanya mak kepada Anas bin Malik ni, ya, dia telah hantar Anas bin Malik ni duduk jadi khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maknanya duduk bantu Rasulullah buat kerja-kerja untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dia seperti mana yang kita tahu, oleh kerana dia kecil maka cerita-cerita dia yang berkait dengan perang ke apa dan sebagainya tak ada lah, ya. Jadi dia ni golongan-golongan sahabat, sahabat sirarus sahabah. Antara lain partner dia apa namanya, Abdullah bin Abbas, tu pun kecil juga, ya, kecil-kecil, tetapi sudah mendapat belayan dan asuhan, ya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tak pelik dia merupakan dia tergolong di kalangan apa namanya mereka-mereka yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya tertarik kepada apa yang disebut oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ni maknanya dia dalam ranking perawi hadis paling banyak hadis Abu Hurairah, ya, 5,000 hadis. Okay? Tapi kita tengok, saya nukilkan sikit sebanyak apa yang saya sempat quote daripada beberapa kitab biografi tadi, ya. Apa yang disebut oleh Abu Hurairah tentang Anas bin Malik ni, ya, kita duk bypass dia sebelum ni, ulang balik sikit-sikit lah, ya. Jadi dalam duk ulang pun tak ingat, tak ulang lagi tak ingat lah, ya. Baik, kata Abu Hurairah, ya, aku belum pernah melihat orang lain yang salatnya menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Ibnu Sulaiman. Ibnu Sulaiman ni makna Anas bin Malik ni lah, ya. Jadi apa signifikannya kenyataan Abu Hurairah ni? Abu Hurairah ni dia dari segi periwayatan, ranking perawi hadis dia paling tinggi, ya. Anas duduk nombor 2 atau nombor 3. Kadang ada kata selepas Aisyah, ada kata sebelum Aisyah. Tak apalah, yang penting di antara 7 sahabat yang meriwayatkan lebih daripada 1,000 hadis, termasuk dia Anas bin Malik ni, ya. Kata Abu Hurairah, aku tak pernah tengok orang yang solat dia persis, maknanya sama seperti mana solat Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan Anas bin Malik, ya. Satu, kita tak pelik benda ni sebab dia daripada kecil duduk dengan Nabi dan selalu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam solat berjemaah. Dan kalau kita lihat, memang dalam bab solat banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan riwayat dia sangat autentik. Jadi kita tak payah nak keliru, nak petikai, tak payah nak komen lebih-lebih, ya. Apa yang disebut oleh Anas bin Malik kalau bab salat memang marvelous, ya. Memang kita boleh terima, kita boleh ambil, kita boleh pakai. Sama macam kita kata kita terima riwayat-riwayat solat Nabi yang berkait dengan solat-solat sunat, ya. Di mana solat-solat sunat ni, ya, kalau kita nak rujuk tentang solat-solat sunat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis apa yang kita kena ambil? Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sunat dia banyak buat di rumah. Bila duduk di rumah, siapa yang selalu nampak?
Aisyah lah, isteri dia. Ya. Jadi kita kena ke orang kata apa? Ke depan sikit, ya. Dalam kita melihat, mengkaji, nak pegang yang mana, okey, kawan ni bawa hadis dia ni, kawan ni bawa hadis ni, kawan ni bawa hadis ni, ya. Jadi oleh kerana banyak sangat, ya, hadis-hadis yang terhidang di depan kita ni, ya, terutama sekali dalam bab-bab fadail, dalam bab-bab nubat ni dan sebagainya, kita kena tengok hadis tu cerita tentang apa. Kalau kata bab solat, dalam kepala kita boleh nampak dah, ya, antara hadis yang kita boleh ambil, boleh pegang kalau dalam bab solat ni, yang kita kata dapat boleh, untuk kita amalkannya, iaitulah hadis-hadis yang diriwayat oleh Anas bin Malik. Kalau kata bab-bab solat sunat, ni kita kena perhati, ya, riwayat siapa. Kalau riwayat Aisyah, ya, maknanya itu di antara hadis-hadis yang kita boleh berpegang padanya, ya. Baik. Dan begitu juga Ibnu Sirin, ya. Ibnu Sirin kata dia ni, Anas bin Malik, ya, paling bagus solat dia, paling baik solat dia, ya, baik di rumah maupun ketika dalam perjalanan. Makna kata bukan setakat solat yang tamam saja, bahkan solat musafir, bab nak qasar, bab nak jamak solat dan sebagainya, ya. Maka apa yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik ini sangat kita dahului, ya, daripada hadis-hadis yang lain. Tetapi kalau kita kata nak pakai hadis yang lain yang sahih, ya, yang benar daripada Nabi SAW juga tidak menjadi masalah, ya. Baik. Saya kira itu sedikit perkongsian lah, ya, tentang Anas bin Malik, dan kita pun dah banyak kali jumpa, ya. Cuma sekali-sekala tu kita hanya ulang-ulang, ya, tentang kepribadian sahabat-sahabat ni supaya dia memotivasikan kita, ya, untuk melaksanakan amalan-amalan, terutamanya sunnah-sunnah Nabi SAW, ya. Baik. Kita masuk kepada keterangan apa yang cuba nak diungkapkan oleh Rasulullah SAW, ya, melalui hadis ini, ya. Pertama sekali, kalau kita melihat dari segi tema, ya, perkara pokok yang Nabi SAW, ya, sebut dalam hadis ni, ya, hadis ni keterangannya, ya, di samping bab makan pada awalnya tu, ya, tetapi intinya lebih kepada Nabi SAW nak menerangkan tentang kedudukan makmum, ya. Jadi perlu dia cantik pasal saf, kemudian akibat ataupun sebab kena betulkan saf, ya. Kemudian masuk pula perkara yang berkait dengan makmum, ya. Tadi berkaitan dengan makmum tu imam, ya. Ini dikhususkan pula hadis kepada makmum, ya. Baik. Maka hadis ini Nabi SAW, ya, ingin menerangkan tentang kedudukan makmum, ya. Ini panduan Nabi SAW kepada kita, dalam kita nak melaksanakan salat berjemaah, ya. Baik, maka kita melihat di sini secara umum, ya, Anas bin Malik, ya, memberitahu bahawasanya nenek dia. Cuma di sini bila sebut nenek, kalau kita sedikit ke dalam, ya, nenek dia ni yang bernama Mulaikah ini, ya, saya melihat ada catatan, ya, kalau kita baca dalam beberapa syarah, ya, ada beberapa catatan, ya, yang sebenarnya hadis ni bila disebut kata nenek kepada Anas bin Malik, setengah ulama hadis berpendapat tak apa kena, agak sedikit bertentangan dengan kesahihan ataupun kemasyhuran periwayatan hadis ni. Sebab apa? Sebab bukan nenek dia, ya, yang disebut di sini, itu sepatutnya disebut di sini, iaitulah Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah, ya, iaitu dia punya nama asal, ya. Cuma kita tidak pasti, ya, kenapa disebut nenek di sini. Mungkin ada kaitan lah, ya, dengan nenek ni. Nenek sebab nenek ni, bila kata nenek maknanya mak ayah dia ataupun mak kepada mak dia, ya. Cuma cerita ni cerita panjang, ya.
Tetapi di sini nak sebut bahawasanya apabila disebutkan sebagai nenek, ya, ada sedikit kekhilafan berlaku di mana bukan nenek dia, ya, tetapi yang menyebut bahawasanya yang mengadakan, yang menjemput ni adalah Ishaq bin Abdullah tadi, bin Talhah tadi, ya. Jadi tak ada masalah dari segi pertikaian yang tentang itu, ya. Saya kira kita pergi saja kepada inti hadis ini, ya. Apapun, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijemput, ya, untuk apa? Untuk makan, ya. Makan, ya, di mana makanan tersebut dibuat khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi bila dijemput, Nabi datanglah, ya, dan Nabi datang bukan sekadar datang, Nabi makan, ya. Nabi makan, ya, dan setelah Nabi makan tu dia perintahkan kepada Anas bin Malik ini tadi, ya, dan juga kalau dalam cerita ni nenek dia lah, ya, untuk mengejarkan solat, kerana Nabi nak bersolat bersama dengan mereka, ya. Kemudian Anas ni pun bila dah Nabi nak solat, ya, kelang kabut lah. Kita pun orang singgah mai rumah, nak tumpang sembahyang asar, ya, terpa pergi bilik tengok sejadah tang mana, ya, apa namanya, bilik ayak elok ke dak, ya, kalut sikit, ya. Pasal yang mai ni bukan sembarang orang, Rasulullah, ya. Jadi dia menuju ketika milik kami yang telah menghitam, ya. Tikar sembahyang sampai hitam, nak tunjuknya amal ibadat para sahabat dulu, ya. Kita kalau pergi tengok ada tikar sembahyang tu elok, bulu tebal lagi, maknanya, ya, bukanlah nak apa nama kita ada apa syakwa sangka, tidak, ya. Tapi kalau kita tengok, ya, apa yang menyebabkan hitamnya tikar sembahyang dia, ya, apa yang menyebabkan jadi buruknya dia punya sejadah dan sebagainya. Pasal apa? Pasal sahabat-sahabat ni rajin solat, rajin tahajud, rajin qiyam dan sebagainya, ya. Kita kalau pun hitam lasam, kalau tak anak main, ya, ataupun mungkin jadi benda lain lah, ya, sebab lain, ya. Tapi para sahabat memang sebab mereka ni kuat beribadat kerana sudah lama dipakai. Tapi dia nyatakan di sini sebab lama dipakai, duk guna yang tu saja, ya. Baik. Lalu aku lantas memercikkan air padanya, ya. Kita akan satu persatu secara terperincinya, ya. Jadi dia percikkan air, lalu Rasulullah SAW berdiri, dan dalam hadis ini disebutkan sedangkan aku ada dan seorang anak yatim membentuk saf di belakang. Maknanya di sini bukan Rasulullah saya dijemput, barangkali maknanya mungkin dia jiran anak yatim, dan sebagainya, dijemput untuk menjamu makan yang dibuat oleh nenek Anas bin Malik tadi, ya. Lalu bila nak solat, ya, yang buat saf dia Anas bin Malik ni dengan seorang anak yatim ni, dan juga seorang tua di belakang dia, ya, seorang tua di belakang dia, seorang wanita tua, ya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan solat dua rakaat bersama dengan kami, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terus beredar, ya. Dalam riwayat Imam Muslim, ya, dikatakan Nabi solat, Anas ni, solat dengan Nabi dan juga ibu dia, ya. Anas mengatakan Nabi meletakkanku di sebelah kanan, kanannya, dan meletakkan wanita di belakang kami, ya. Baik, itu kisah secara umum, ya, yang diceritakan oleh Anas, ya, yang berkait dengan saf juga, ya. Cuma ini lebih terperinci di mana kedudukan orang yang jadi makmum, ya. Sekiranya terutama sekali, ya, apabila dia bersolat dua orang, hanya makmum dan seorang imam, ya. Kalau kita kata dalam perbincangan awal tadi, mungkin bila kita sebut saf itu melibatkan ramai, ya, yang akan menyusun membentuk saf itu, ya. Tapi di sini dilihat bahawasanya hanya Anas bin Malik dan juga Rasulullah, paling banyak pun 3 campur seorang apa namanya anak yatim ni tadi, ya. Anak yatim ni maknanya anak yang tidak ada ayah, ya. Kalau ikut istilah bahasa Arab, yatim maknanya yang tak ada ayah, ada mak. Kita yatim tak ada salah seorang, tak kiralah ada mak ada ayah, tak ada mak tak ada ayah, salah seorang tak ada, yatim. Tapi dalam istilah bahasa Arab sebenarnya yatim ni hanya yang tidak berayah. Itu pun kepada manusia, kepada haiwan, dia kira haiwan tu yatim kalau mak dia tak ada, ibu dia tak ada, ya. Ni kena pergi tanya
apa namanya, orang hak pakar bahasa Arab lah, saya pun ingat sikit-sikit aja. Ya, tak silap kepada haiwan, yatimnya haiwan tu sebab tak ada mak. Tapi kepada manusia, yatimnya manusia tu sebab tak ada ayah. Ya. Jadi disebut sebagai yatim. Yatim ni pun dia ada hak dia sampai sebelum balik je. Okey, dah balik umur 40 tu saya tak ada ayah, tak boleh kira yatim lah. Ya. Dia tak boleh kira yatim. Dia sebelum sampai umur balik, ya, baru dikira sebagai anak yatim. Okey, dah sampai umur balik tak boleh dikira sebagai anak yatim lagi dah. Baik. Yatim piatu tu istilah kita, ya. Nak bezakan bila tak ada dua-dua jadi yatim piatu, tak ada seorang-seorang yatim. Macam kita bezakan antara miskin dan juga fakir lah. Miskin ni bukan kata tak ada langsung, ada tapi tak apa nak cukup. Kalau fakir ni loss, apa satu tak ada. Ya. Jadi kita kata kadang-kadang kita meletakkan takrifan tu, istilah tu untuk membezakanlah antara satu benda, satu situasi, ya, bagi memudahkan kita memahamilah, ya. Baik. Mana ada kita tadi? Okey. Maknanya hadis ini tadi, ya, kalau kita lihat, ya, tentang kedudukan makmum, ya. Dalam kes ni maknanya Anas menggambarkan kepada kita, ya, kalau kita ambil Anas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya dua orang, ya. Kita ambil dua orang dulu, ya. Bila mana ada satu orang imam dan satu orang makmum, maka makmum dia kena duduk di sebelah kanan imam, ya. Dia kena duduk di sebelah kanan imam. Ni kalau makmum lelaki. Kalau makmum wanita jangan mai duduk sebelah imam, ya. Cerita lain sekejap lagi, ya. Ni makmum lelaki. Tak, benda ni kadang kena perjelas, ya. Ni kadang-kadang saya bila kena mengajak bab fiqh ni, dia tak apa nak sedap hati. Pasal apa kita nak kena terang tu biar betul, biar jelas, kan. Makmum mana? Makmum lelaki, ya. Jadi hatta kita kata, kalau kita kata suami isteri solat pun, isteri tak boleh duduk sebelah apa namanya suami. Tapi kalau orang kata ustaz di Masjidil Haram tu selang-seli je, suami dia, suami saya, suami kawan ni, suami, ya, mak tu orang hak tak reti apa satu lah tu, ya. Tak reti hukum akam, ya. Sepatutnya kita kata, ya, ini kes ada dua orang, ya, maka Anas duduk sebelah Rasulullah. Itu pun Anas ni dia silap parking, dia silap park. Dia pergi duduk sebelah kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Nabi ubah, pegang kepala dia, tarik mai sebelah kanan, ya. Baik. Maka yang demikian, ya, ada timbul, ya, hukum di sini tentang kedudukan makmum, ya. Sekiranya dia bersolat dengan imam yang berseorangan, dia dengan makmum saja, ya, maka kalau melihat kepada hadis ini jelas, ya, dan inilah pandangan jumhur ulama, ya, mengatakan bahawasanya apa namanya makmum tu kena duduk di sebelah kanan, ya. Makmum duduk di sebelah kanan, ya. Baik. Kalau kata makmum duduk di sebelah kiri, ya, makmum duduk di sebelah kiri, apa jadi pula kalau makmum tu, ya, dia duduk di sebelah kiri, adakah solat dia solat yang apa namanya sah? Yang ni kita akan bincang sebab dia ada hadis yang berikutnya. Kalau sembang lah ni sekejap lagi, hadis yang berikutnya ni tak boleh nak cerita, sebab hadis yang berikutnya ni memang cerita duduk sah belah kiri, ya. Baik. Kalau saya silap dah. Okey, betul. Baik. Kemudiannya disebutkan juga sini, ya, bahawasanya ada anak yatim. Bila sebut anak yatim, saya dah terangkan di awal tadi, anak yatim ni dia anak yang tak ada ayah dan belum balik. Bila masuk anak yatim ni jadi tiga. Nabi, Anas, anak yatim. Kemudian ada hak sah orang perempuan di belakang. Jadilah. Baik. So jadi maknanya Anas ni tadi dia tak duduk lagi di sebelah kanan, tapi dia membentuk saf dengan anak yatim ni tadi. Dan saya kira saya dah hurai dan juga jelaskan pada minggu yang lalu, pertemuan yang lalu, ya, berkenaan dengan maknanya yatim ni apa status dia? Kanak. Sebab yatim satu belum balik, tak ada ayah.
Kita ada ayah tu tak apalah. Yang penting kat sini belum balik. Ya. Di mana Anas duduk ya satu saf dengan dia berimamkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini timbul lagi satu hukum ya di mana penjumhur ulama mengatakan bahawa sahnya ya solat berjemaah, solat berjemaah ya sama ada fardu ataupun sunat ya apabila ada anak kanak-kanak ya dalam saf tersebut ya. Ini kalau kita kata bawa kepada luar anidak ni, saya rasa ya teruk kena bantai kita ya, mana boleh ya, sebab tu kita tengok masjid-masjid ya membuat saf khusus kanak-kanak. Okey, kanak-kanak had ini saja ataupun dia buh sat lagi notis ini saf kanak-kanak. Yang kanak-kanak dia pun dia berhimpunlah sama-sama dia ya, start tu imam takbir Allahu akbar, dia takbir cara dia lah ya, duduk sama-sama dia. Kita dah sebut dulu lah, duduk sama-sama dia macam-macam. Mula-mula tu duduk bertolak, lepas tu dia menyepak, dia bertumbuk, dia berguling, dia buat macam-macam ya. Jadi maknanya dalam keadaan tu ya, masjid ni kena children friendly lah ya. Maknanya kena mesra kanak-kanak. Mak pak yang bawa anak bawa masuk tak tepi ya, duduk dalam saf ya. Walaupun kita kata pandangan adalah yang terpencil, yang sipi kat sini kata sebab dia tak bersunat lah, sebab itu, sebab ini dan sebagainya. Ambil hak yang betul ya. Kita tak kata yang tu salah, tapi yang ni yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dah ajar kepada kita dan memang mendatangkan banyak manfaat dan hikmah dia ya. Kita bawa cucu ke, bawa anak ke dan sebagainya, bila pergi masjid ya, masuk saf, bawa sekali cucu ke anak ke, duduk dalam saf ya, supaya apa ya, supaya kita kata tak berlaku kejadian-kejadian yang duk berlaku sekarang di masjid-masjid. Bila biar saf kanak-kanak di belakang ya, dia nak keluar ke, dia nak lompat ke, dia nak terjun tingkap masjid ke apa ke, tak ada siapa peduli ya. Kadang-kadang kita kata kanak-kanak ni tak semua yang boleh kira, ada yang nakal-nakal ya, dia pergi duk bawa kasut hak kawan tu masuk pintu ni, dia pergi tok pintu sana ya, tak lagi dia pakai, dia pergi tinggal tang lain dan sebagainya, jadi macam-macam ya. Jadi insya-Allah ya, kalau saya kira kalau kita sama-sama faham dalam bab ni ya, dan masyarakat di luar sana juga faham bab ni yang penting sekali tok imam dengan AJK masjid faham bab ni, saya rasa masjid kita insya-Allah ya, maknanya kanak-kanak suka nak mari ya, sebab dia kata aku pun sembahyang dalam belakang tok imam satu saf dengan ni kita pergi duduk tok dia belakang, seolah-olah memperkecil-kecilkan usaha dia untuk datang ke masjid ya. Baik, itu sekiranya kalau kita kata masjid yang dekat rumah kita, masjid yang kita biasalah. Tapi kalau ada masjid yang kita baru sampai ya, kemudian kita kata dalam rangka kita nak meraihkan kefahaman orang di situ, buat permulaannya tak ada masalah ya, tinggallah sat ya. Lepas tu bila kita kata kita dah agak-agak orang di situ pun reti, tengok anak-anak dia pun duduk satu saf dengan kita bawalah ya. Mudah-mudahannya begitu insya-Allah ya, seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cumanya bagi pandangan ya, setengah daripada pandangan dalam mazhab Hambali ya, dia kata hanya sah dari sudut solat sunat, tak sah dari sudut solat fardu ya. Tapi jumhur tadi dah, bila jumhur maknanya, kalau kita nak tahu jumhur ni maknanya bila dalam katalah 4 orang yang menyatakan perkara ni, 3 daripadanya kata benda yang sama, satu je kata selain daripada tu, maknanya yang 3 ni tadi kira jumhur. Dan jumhur ni tak semestinya dia orang-orang tertentu, imam-imam tertentu, dia boleh jadi bertukar-tukar ya, bertukar-tukar. Jadi maknanya pandangan jumhur ni pandangan yang ramai ya, pandangan yang ramai, yang lebih bilangan dia ya, jadi kita ambil kira yang tu. Cumanya setengah pandangan dalam mazhab Hambali dia kata tak sah ya, sebab dalam hadis ni kalau kita kaji tengok hadis ni, Rasul sallallahu alaihi wasallam solat 2 rakaat. Timbul persoalan, Rasulullah solat apa? Rasulullah solat apa? Solat sunat lah ya. Nak kata solat subuh, takkan Rasulullah pukul 4 pagi pergi makan rumah Datuk Anas tadi, lepas tu sembahyang subuh ya. Dan bukan menjadi kebiasaan orang Arab pergi gerak orang pukul 3-4 pagi suruh main makan rumah dia ya.
Dan setengah pandangan menyebut bahawa peristiwa ini berlaku apabila Rasulullah diundang oleh nenek kepada Anas bin Malik ni, ya, mari rumah dia makan makanan yang dia buat, ya, itu waktunya paling tidak waktu duha. Dan solat ni pun setengah ulama kata solat duha. Ya, solat duha. Itu kita kata, saya agak pandangan yang kita boleh pegang, ya. Kalau nak kata solat subuh, solat wajib tak patut sangat, ya. Sebab dia dengan anak yatim, dengan mak dia, dengan orang tua tadi, dengan Nabi saja. Orang lain tak sembahyang subuh ke? Ya. Jadi persoalan-persoalan yang ditimbulkan begitu menyebabkan kita tak boleh kata ni solat fardu. Sebab itu dalam setengah pandangan mazhab Hanbali, dia kata, ya, hak ni kanak-kanak ni tadi boleh ada dalam saf dewasa hanya pada ketika sunat, solat sunat. Maknanya nanti bulan Ramadan solat tarawih ke apakah, bawa anak-anak buah dalam saf kita, ya. Terutama tarawih nanti, bila kanak-kanak sendiri pun kadang-kadang lebih ramai daripada orang dewasa mari masjid, biar kat dia duduk saf di belakang, haru biru habis masjid tu, ya. Baik, apa lagi? Maka yang demikian, ya, kita melihat di sini bahwasanya, ya, apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sangat bertepatan dan ada hikmahnya yang tersendiri, ya. Dan kesimpulannya daripada hadis ini juga apa yang kita boleh buat, ya, iaitu pertamanya saf ataupun kanak-kanak ni yang belum baligh dalam saf dewasa, ya, tidak menyebabkan cacat celanya ataupun merencatkan solat jemaah itu, ya. Bahkan keberadaan mereka dalam saf itu tidak memberi apa-apa kesan, sebaliknya solat jemaah itu solat yang sah, ya. Baik. Kemudian bagi makmum yang datang mungkin lewat ataupun duduk di sebelah kiri imam tadi, ya. Jadi dia ni, ya, dia patut bergerak ke mana kalau dia sedanglah dia dah salah duduk parking sebelah kiri imam, ya. Oleh kerana Nabi tadi pegang kepala Anas bawa dia ke sebelah kanan. Timbul persoalan di sini, Nabi buat macam mana? Ya, angkat dia ke atas ke? Ya, pada ulama mengatakan Nabi tolak dia ke belakang, ya. Dan mustahil untuk lalu di depan kerana, ya, itu merupakan larangan Rasulullah SAW sendiri. Sebab itu kita sembahyang kena ada sutrah, ya. Setengah ulama berpendapat sutrah mesti dalam jarak lebih kurang 3 hasta, ya. Jadi 3 hasta daripada kedudukan imam tu tak boleh nak cross, ya. Jadi kalau nak cross, siapa-siapa pun tak kiralah tu imam kan, yang seorang yang solat di mana-mana pun nak cross dia, nak orang kata apa, nak bypass dia, ya, mesti kena dalam jarak lebih kurang 3 hasta. Ni ijtihadlah sejauh mana dia sekoyong-koyong kata dia boleh bergerak, sujud dan sebagainya, 3 hasta. Lebih pada tu lintahlah, nak lintah, ya. Kerana ini ada ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bab lintah orang sembahyang ni, kita pun dah tahu benda tu, ya. Maka orang yang silap tadi, dia kena bergerak ke belakang, dan pergerakan itu tidak membatalkan solat. Sebab apa? Sebab kita ni koklah kata silap, ya, kata silap pi parking belah kiri imam, ya, tiba-tiba teringat, mai kuliah Anida itu dia kena duduk lek kanan, ya, ustaz tu kata kena duduk lek kanan, ya, dia pi batalkan solat dia. Pi belah kanan takbir lain pula, Allahu akbar. Cara tu tak kena. Sebab apa yang berlaku ke atas Anas bin Malik, bila Nabi suruh dia pi sebelah kanan, Nabi tidak membatalkan solat Anas. Dia boleh bergerak berjalan mai ke sebelah kanan. Begitu juga dalam keadaan-keadaan bila kita solat jemaah, bila ada saf yang kosong di depan kita. Saf hak depan tu kawan kiri, kawan kanan dua-dua tak mau pi memenuhkan saf. Maka apa tindakan yang kita buat? Kita boleh berjalan pi ke depan, penuhkan saf tu. Adakah membatalkan solat? Tidak membatalkan solat, dan tak perlu kita batalkan solat takbir semula, tak perlu, ya. Itu kita kata sedikit tambahanlah, ya, untuk pengetahuan kita bagaimana sesuatu pergerakan, ya, yang kita buat, ya, dalam usaha memenuhi tuntutan, sesuatu amalan ibadat itu tidak membatalkan solat, ya. Sebab kita kadang-kadang bila tersilap, Allahu akbar, silap, batalkan, makna berhenti, ya, pi takbir lain, tak kena, ya. Sebab dalam hadis ni jelas menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membatalkan solat Anas tadi, ya.
Dan juga jelas kepada kita bahawasanya hadis ni menunjukkan wanita itu saf dia di belakang lelaki. Tak kira sekecil mana berapa umur lelaki tersebut, ya, dia mesti di belakang, ya. Sebaik-baik saf wanita adalah yang di belakang, dan sebaik-baik saf orang lelaki adalah yang paling depan, ya. Baik. Dan bagi wanita, saya nak tambah sikit. Bagi wanita, bila dia seorang-seorang, ya, seorang-seorang, ya, sebab kalau kita ikutkan bagi orang lelaki, kalau dia seorang dalam saf di belakang, solat jemaah dia tak sah, ya. Tapi bagi wanita, walaupun dia seorang, saf dia dikira dan solat dia sah, ya. Katalah satu imam, okey, dibarisi oleh 3 orang lelaki, okey, satu keluarga lah ni kurang lebih, ya. Kemudian mak ni oleh kerana dia seorang wanita, ya, ni cerita saya lah, ya. Saya tok imam, anak 5 lelaki di belakang. Mak ke mana? Mak kena belakang. Dia tak boleh main duduk tepi suami tadi ni, ya. Jadi duduk belakang seorang-seorang dia. Baik, wanita yang solat seorang-seorang dia di belakang saf lelaki tadi, okey, apa kedudukan dia? Sah, ya. Saf wanita boleh dibentuk hanya dengan seorang wanita tadi, ya. Jadi dia tak perlu nak kuih anak hak depan kan, suruh main duduk tepi dia, tak payah, ya. Dia seorang, anak kan, siapa-siapa duduk depan lelaki, kemudian imam, itu dia punya susunan, apa dia punya kedudukan dia, ya. Baik. Yang berikutnya, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahawasanya harus, ya, untuk kita berjemaah, ya, walaupun kita kata solat tu solat sunat, ya, solat tu solat sunat. Macam solat duha ni boleh kita buat berjemaah, ya. Cumanya kita tak boleh buat secara berterusan. Ni kadang-kadang orang dia ambil dalil yang sama. Cumanya istidlal fi ghairi mahallihi. Dalil tu dia salah apa orang kata, salah interpret, ya. Dia kata tengok Nabi solat duha berjemaah dengan anak yatim dengan mak dia boleh, ya. Siapa kita tak boleh, ya. Jadi ni solat sunat, mana solat sunat ni boleh sentiasa berjemaah, tak boleh kira lagu tu, ya. Sebab apa? Nabi SAW, ya, hanya nak menunjukkan keharusan, satu, boleh berjemaah dalam solat sunat, ya. Tetapi dia tidak boleh dijadikan sebagai adah mustamirah, maknanya satu uruf, satu apa kita kata benda yang kita buat secara berterusan dan menganggap itu sebagai keperluan untuk berjemaah, ya. Maka yang demikian salah, ya, dari sudut pandang sisi syarak itu sendiri, ya. Dalil tu tidak menunjukkan begitu. Sebab apa? Boleh dalam rangka kita nak mengajar, nak train anak-anak, nak bagi tahu, nak ajar orang begini cara solat duha, ya, ni waktu dia, ya, keadaan dia, solat dia begini dan sebagainya, boleh untuk secara berjemaah, tidak ada masalah. Ataupun sekali-sekala, ya, sebagai kita kata latihan, sebagai training, ya, sebagai program, nak buat secara berjemaah, tidak menjadi masalah, ya. Bila yang menjadi masalahnya bila dia dibuat secara berterusan dan dianggap itulah cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, tak kena, ya. Sebab solat sunat ni kita tahu bahawasanya satu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memperbanyakkan solat sunat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hanya rangka dia nak menunjukkan bahawasanya boleh, ya, pada ketika-ketika dan keadaan-keadaan tertentu, ya, untuk membolehkan kita solat secara berjemaah dalam usaha kita nak belajar, nak menekuni, dari segi kafiat, dan sebagainya. Maka dalam tunjuk ajar itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya secara berjemaah, tetapi tidak berterusan, ya. Kita pula kalau tak ada orang buat solat jemaah, kita tak pergi, ya. Sedangkan kita tak tahu bahawa anjurannya adalah untuk kita diri sendiri buat, ya, terutama solat sunat, ya, buat di rumah. Kita tunggu pengumuman bila nak qiyam masjid kita, bila nak buat sembahyang di masjid kita, ya. Tetapi kita sendiri, yang sepatutnya, ya, selayaknya nak ikut contoh Nabi ni, solat sunat ni kita buat di rumah, ya. Kita buat di rumah, ya. Benda ni dah banyak kali saya pun sebut, Ustaz Anzar pun sebut, solat sunat ni, ya, afdalnya kita buat di rumah, ya.
Baik. Dan di dalam hadis ni juga saya nak sebut yang terakhir, ya. Kita mula awal habis lewat juga, tak apalah. Bukan jumpa selalu. Baik. Nak sebut juga di sini bagaimana Nabi SAW satu manusia yang sangat tawaduk dan mulia sekali akhlak dia. Ya. Nak ceritanya Anas, ya, tok nenek dia ni bukan orang kaya, bukan orang miskin, tapi yang diundang ni Rasulullah, Nabi, dan Nabi hadir. Ya, Nabi tidak memilih untuk menghadiri mana-mana majlis. Ya, saya nak pesan kepada diri saya dan kita semua, mana-mana majlis yang kita terima undangan dia, tak kira siapa dia punya tuan punya majlis, kita hadirlah. Ya, ambil contoh daripada Nabi SAW. Sebab apa kita kata Anas dan juga nenek dia ni bukan orang yang berada? Indikasi dia jelas dalam hal dia menyediakan tikar sembahyang tadi. Tikar sembahyang tu dah hitam dah lama dah. Ya. Sampai kan terpaksa dia percik-percik air, ya, untuk kita kata bagi nampak bersih, ya. Maka Nabi SAW tak tolak sembahyang, ya. Apatah lagi menghadirkan diri kita dalam majlis-majlis yang diundang, ya, walaupun apa jua status dia, ya. Maka yang demikian, ya, kita mengharapkan kita juga orang-orang yang memenuhi undangan, tak kira apa jua undangan daripada mana-mana pihak, apa juga status dia dan sebagainya, ya, selama kita kata undangan tersebut bukanlah undangan kepada perkara-perkara yang diharamkan syarak, yang kita kata adanya di sana perkara-perkara yang lara dan melalaikan, kita hadir, ya. Nabi hadir, ya, walaupun hanya sekadar datang untuk makan, ya. Dan Nabi SAW ambil kesempatan ini, ya, untuk mengajarkan kepada sahabat-sahabat dia tentang ibadat-ibadat yang telah disyariatkan dalam agama, antara lain ialah dengan melaksanakan salat sunat duha ni tadi. Kalau inilah betul, maknanya bertepatan dengan setengah pandangan yang kata bahawasanya salat ini adalah salat duha tadi, ya. Dan kita pula kalau datang, kita pastikan supaya kita memberikan sedikit manfaat kepada orang yang mengundang kita, ya. Jadi Nabi SAW dia diundang untuk makan, ya, tapi Nabi juga mendatangkan manfaat kepada orang yang diundang tadi, ya. Bukan saja dia beroleh manfaat daripada makanan yang dia makan, tapi Nabi juga memberi manfaat kepada orang yang mengundang dia, ya. Kita share lah apa-apa yang kita tahu, ya, apa-apa yang ilmu yang kita boleh sampaikan, ya, mengambil contoh, ya, daripada Nabi SAW ni, ya. Jadi saya kira kalau saya boleh nak berhenti dulu setakat ni, ya, pada malam ni. Ada satu hadis lagi ni, agak boleh habis kah? Ya. Okey, kalau macam tu elok sangat kita habis, sebab hadis yang kita nak sebut ni pun hadis yang pendek saja, ya, supaya kita tak terputus makluman kita dalam bab saf salat ni, ya. Kita sambung sikitlah, ya. Kita nampak kan sangkut jerubu ke apa ke, ya. Baik, kita sambung turun hadis yang pada muka surat 64, hadis nombor 78, ya. Baik, hadis berikutnya daripada Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas, sama-sama kita baca. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala bittu 'inda khalati Maimunah faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili faqumtu 'an yasarihi fa akhadha bi ra'si fa aqamani 'an yaminihi. Baik, hadis ni diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi SAW, mengatakan, aku bermalam di rumah bibiku. Bibi ni maknanya mak saudara dia, ya. Bahasa Indonesia ada termah bibi, ya. Khali, pak saudara, adik-beradik mak. Kalau ammi, pak saudara, adik-beradik ayah. Tu istilah Arabnya. Khalati, saudara perempuan kepada mak, ya. Ammati, saudara perempuan kepada ayah. Ni nak tahu lebih lanjut kena main kelas bahasa Arab lah.
Baik. Kata Abdullah bin Abbas, ya, dia dengan ayahnya, dua-dua orang sahabat. Aku bermalam di rumah bibiku, di rumah mak saudaraku yang bernama Maimunah. Siapa Maimunah ni? Maimunah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebab mak dia, mak Abdullah bin Abbas dengan Maimunah dua beradik, ya. Nabi SAW bangun dan mengerjakan salat malam. Aku lalu berdiri di sebelah kirinya. Maka beliau pun memegang kepalaku dan meletakkanku di sebelah kanannya. Hadis ini tak jauh. Saya kira sedikit sebanyak kita dah sentuh dalam hadis yang sebelumnya, ya. Cumanya di sini kita melihat, ya, Rasul SAW nak menerangkan kepada kita tentang kedudukan imam yang kalau dia seorang, ya, dan dia tersalah duduk, ya, ataupun kedudukan, ya, imam kalau dia kedudukan makmum, okay, sekiranya dia seorang, ya. Dalam kes ni diceritakan bagaimana Abdullah bin Abbas bila dia tengok Nabi bangun buat solat malam, ya, dia pun bangun juga duduk sebelah kiri, dia jadi makmum, ya, dia jadi makmum. Nah, dan sekali lagi hadis ni kita melihat menjadi hujah bahawasanya boleh, ya, selama tidak dijadikan sebagai amalan yang berterusan, ya, boleh untuk kita laksanakannya secara berjemaah, ya. Jadi kalau kita buat program, ya, anjurkan kursus, anjurkan apa-apa jua sajalah, ya, dalam rangka untuk mengajar, ya, dan memberi pengetahuan kepada peserta, kepada orang yang datang dan sebagainya, boleh kita buat qiyam tu secara berjemaah, tak salah, ya. Tapi kalau dah sampai tiap-tiap malam Jumaat dari dulu sampai sekarang, ya, menjadi satu ketetapan dan kita menganggap itu sebahagian daripada bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang tu tak boleh, kata Imam Syatibi dalam kitab dia Al-I'tisam, ya. Dia tak boleh benda tu dijadikan seolah-olah kita telah mensyariatkannya dengan menetapkan waktu dan juga banyak mana dan juga apa nak buat dan sebagainya. Itu sudah kita kata masuk dalam bab kita mensyariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka yang demikian kita melihat, ya, bagaimana di dalam hadis ini, ya, makmum ni tadi bukan dia tak boleh duduk belah kiri, ya. Apa hukum dia solat di sebelah kiri? Tadi saya nak sebut, dan ni nak sebut tarikh, bahwasanya kalaupun dia duduk sebelah kiri tidaklah sampai dia membatalkan solat, boleh, ya, tapi afdalnya duduk di sebelah kanan, ya. Baik. Walaupun kita kata kalau dia duduk sebelah kiri juga sedangkan sebelah kanan kosong, ya, pun sama jugalah, ya. Bagi dia boleh untuk meneruskan solat dan tidak membatalkan solat, ya. Dan boleh bagi makmum tadi bila dia sedar dia duduk belah kiri, dia boleh pindah ke sebelah kanan seperti mana perbuatan Anas bin Malik tadi yang Nabi pegang kepala dia, tarik dia ke belakang dan pindahkan dia ke sebelah kanan, ya, dengan syarat lalu di sebelah belakang, ya, bukan bawa cross kod depan, ya. Baik. Di sini juga kita melihat, ya, bagaimana Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Abbas dalam rangka dia pergi tidur rumah mak saudara dia ni, ya. Dia bukan saja pergi, ya, tetapi di antara manfaat yang dia perolehi bila duduk di rumah mak saudara ni, bila dia berdapat bersama-sama dengan Nabi SAW untuk menunaikan salat malam, dan dia dapat belajar, ya, macam mana salat malam Nabi SAW, ya, pukul berapa Nabi bangun, ya, bagaimana permulaan dan akhirnya salat Nabi SAW, ya. Sebab kita kata ada sahabat yang ikut salat malam Nabi, ya. Dalam hadis disebut, dalam Riyadhus Salihin cerita ni ada, ya. Dia bangun join Nabi, pun sama jugalah join nak qiyam Nabi. Mula-mula dia ingat Nabi nak baca Al-Baqarah, ya. Lepas tu sambung pula Ali Imran, sebab tu sambung pula An-Nisa. Kata kacau macam ni, ya. Solat Nabi memang bacaan Nabi ketika solat malam bacaan yang panjang, ya. Tapi nak sebut juga itu sebahagian daripada perkara yang dibolehkan jika sekiranya tidak menjadi amalan yang berterusan, ya.
Dan satu lagi pula kita tengok di sini, bila Nabi solat malam, ya, bila mari saja Abdullah bin Abbas duduk tepi dia jadi makmum, ya, nak tunjukkan bahawasanya, ya, seseorang yang menjadi makmum ketika mana dia bersolat sendirian tu, dia tak perlu, ya, untuk menukar niat dia. Sebab tukar-tukar niat ni menjadi amalan juga dalam masyarakat kita, ya. Saya pernah orang tanya, ustaz, tiba-tiba saya solat ada orang mari tepuk bau, ya. Lepas tu saya ni macam mana nak kena tukar niat jadi tok imam? Tukar niat nak jadi tok imam. Pasal apa? Dia sembahyang seorang, ya. Lepas tu ada mari hamba Allah ni tepuk bau dia. Aku sembahyang seorang tadi nak kena tukar niat, ya. Nasib baik dia tak berhenti kata hang jadi imam, nasib baik dia kata macam tu, ya. Dia kata, dia tanya nak kena tukar niat jadi imam ke tak? Ya, tak perlu, ya, tak perlu. Nabi SAW, ya, dia tak berhenti pun, dia tak takbir semula, tak dinyatakan bahawa Nabi SAW, ya, menukar niat dia, ya, ketika mana datangnya Abdullah bin Abbas ni, ya. Abdullah bin Abbas ni pun sama kita tengok, ya, cumanya dia tua 3 tahun, ya, 3 tahun kepada Anas bin Malik. Jadi lebih kurang sebaya. Maknanya kalau kata Anas bin Malik ni darjah 4, darjah 1, Abdullah bin Abbas darjah 4. Jadi depa sebaya. Ni kita sirarus sahabah, ya, sahabat-sahabat yang kecil-kecil, ya. Jadi sahabat yang bila kecil ni biasalah pergi tidur rumah mak saudara, ya. Apa tu pergi tidur rumah pak saudara, rata-rata, kadang-kadang budak-budak ni dia ikut mak saudara dia dan sebagainya, ya. Sebab Abdullah bin Abbas ni merupakan antara sahabat yang juga dalam kategori 7 perawi hadis, yang tertinggi jumlah hadis dia tu, melebihi 1000 hadis pun termasuk Abdullah bin Abbas. Saya kira hadis dia pun banyak juga, 1660 lebih kurang macam tu jumlah hadis yang dia riwayatkan, dan dia termasuk dalam kelompok apa yang disebut sebagai Al-Abadillah. Al-Abadillah merujuk kepada 3 orang Abdullah. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Umar. Ni semua faqih. Orang kata apa? Kita kata kalau zaman kita ni macam orang kata apa, imam mazhab lah, ya, menjadi pakar rujuk kepada sahabat-sahabat ketika itu, ya, untuk merujuk kepada mereka dalam apa jua permasalahan agama. Dan sekali lagi benda ni tak pelik. Sebab mereka ni kecil-kecil lagi duduk dengan Nabi SAW, menyebabkan dia faham banyak benda, ya, dia tahu banyak benda, ya. Kita dah sebut cerita bin Abdullah bin Abbas ni, tak silap saya hadis yang awal-awal dulu kita dah nyatakan, ya. Saya kira antara hadis yang terawal, taklah awal sangat, tapi saya kira kita dah menyebut tentang Abdullah bin Abbas ni. Nabi SAW sendiri doa dekat dia, ya, dengan doa yang sangat masyhur. Kita pun boleh baca kat anak kita, kat cucu kita, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, Nabi doa kepada dia. Ketika tu Abdullah bin Abbas duk main-main, duk mangkak-mangkak lagi, ya. Nabi doa tepuk belakang dia, Allahumma faqihhu fid din. Allah faqihkan dia, berilah dia kefahaman, ya, hikmah, ilmu fid din, dalam agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarkanlah dia at-ta'wil, tafsir. Sebab itu tafsir di antara tafsir yang otentik, paling otentik, ya, adalah tafsir Abdullah bin Abbas, ya. Sebab dia orang yang sangat faham, ya, tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim, ya. Sayyidina Umar sendiri pernah memuji, ya. Dia kata kalau aku nak ambil tafsir ni, nak faham tafsir ayat Quran ni, dia selalu merujuk kepada Abdullah bin Abbas, ya. Yang mana Abdullah tu kita kata siraru sahabat. Nak beza umur Abdullah bin Abbas dengan Umar bin Khattab ni jauh, ya. Kalau kita kata umur dia lahir, Abdullah bin Abbas ni dia lahir 3 tahun sebelum hijrah. Sebab tu saya kata tadi dia tua 3 tahun daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik setahun dalam tahun hijrah tu, tahun pertama hijrah tu. Lebih kurang 2 tahun 3 tahun lah, ya, beza umur mereka, ya. Jadi saya kira itulah sedikit huraian saya tentang beberapa hadis yang kita dah sebut pada malam ni. Jadi habis kita malam ni bab saf, ya. Kita akan masuk pula bab imam dan makmum, ya. Saya kira minggu depan je sana. Pasal turn saya bulan ni patut awal minggu itu, ya. Tapi pasal apa tak ada. Ya, kita bagi laluan kepada pendakwah daripada Mesir, daripada orang Mesir, ya.
Jadi saya ambil minggu yang keempat, tapi bulan depan ni dah masuk bulan baru esok, jadi balik kepada turn saya minggu depan, insya-Allah kita sambung bab imamah pula, ya. Masuk sikit-sikit lah, ada juga orang kata ustaz cakap lah bab puasa, ya. Di bab puasa ni kita dah apa namanya, banyak sebut dah, ya. Jadi kita teruskanlah dengan bab imam dan makmum, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang. Ada kaitan juga tu, terutama dalam rangka kita nak menyempurnakan solat tarawih, qiyam dan sebagainya, mungkin ada hubung kait dengan perbincangan ni juga, insya-Allah. Bolehlah masuk sikit-sikit. Allahu a'lam bissawab. Kalau ada penambahan, pembetulan apa-apa dan sebagainya, saya alu-alukan. Kalau tak ada pun alhamdulillah. Ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Yang betulnya suami di depan, isteri di belakang. Ya, di belakang. Di belakang. Bukan di tepi ke, tarik belakang sikit ke, tak, di belakang. Ya. Sebab wanita sah dia di belakang. Tidak dibezakan sama ada suami isteri ke, ayah dengan anak ke, apa ke, wanita mesti di belakang. Ya. Mana? Tak cukup ruang tu lain ceritalah. Itu kemaknanya dia dah masuk, berpindah daripada keadaan yang normal kepada keadaan yang darurat, ya. Sehingga kan kalau kita pun sama-sama kita pun tak cukup ruang, boleh seseorang makmum itu duduk sebaris dengan imam di mana-mana belah, boleh. Tapi itu cerita jauh lagi lah, ya. Ni buah kita takat ni dulu, ya. 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 Dia solat-solat ni memang ada dua kategori lah. Yang disunnahkan berjemaah, dan ada yang disunnahkan untuk kita buat maknanya sendirian. Sebab solat jemaah ni pada asalnya kepada solat waktu, solat fardu. Solat waktu pula, solat fardu. 5 solat kita itu asalnya kewajipan berjemaah. Okey. Yang lain-lain tu maknanya solat sunat tu kita buat sendiri, ya. Kita buat sendiri dalam rangka untuk kita menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, melalui solat tadi, ya. Yang mana solat ni sebagai satu bentuk doa, satu bentuk apa namanya hubungan, kita bertakarub dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan yang diwajibkan, difardukan hanyalah kepada solat fardu tadi, ya. Baik. Walau bagaimanapun ada solat-solat sunat yang dianjurkan untuk berjemaah, ya. Antara lain tarawih, solat istisqa, ya. Kemudian apa namanya lagi? Solat gerhana, solat sunat hari raya, ya. Itu yang memang Nabi SAW anjurkan untuk berjemaah. Nabi SAW, contoh kita kata dalam bab solat Aid, ya, solat Aid, ya, Nabi SAW berjemaah, ya. Dan maknanya Nabi puasa lebih kurang dalam 9 kali, 9 tahun Nabi puasa, maknanya 9 tahun juga Nabi merayakan Aid, Aid Fitri dan sebagainya. Itu solatnya solat berjemaah, ya. Jadi maknanya pengulangan Nabi pada setiap tahun berjemaah itu menunjukkan bahawasanya itu disyariatkan berjemaah. Yang Nabi tak teruskan, tak buat secara berterusan, itu menunjukkan dia tidak boleh berjemaah tetapi tidak dianjurkan untuk berjemaah, sepanjang masa. Tapi boleh dalam rangka-rangka dan tujuan-tujuan yang kita sebutkan tadi. Jadi berjemaah atau tidak sesuatu solat sunat itu dia juga ada dalil dan juga punya hujah dia, ya. Pasal apa solat tarawih berjemaah, ya? Sebab memang Nabi SAW, ya, melaksanakannya, membolehkannya untuk dilaksanakan secara berjemaah, ya. Begitu juga dengan solat istisqa, begitu juga dengan solat Aid, begitu juga dengan solat gerhana, dan itu semua yang Nabi buat sebab solat-solat tadi secara berjemaah dan dilakukan setiap kali. Mari katalah gerhana jemaah. Nabi tak buat gerhana kali ni jemaah, lepas tu
masing-masing pakat solat. Tak, Nabi solat secara berjemaah, dan itu menunjukkan bahawasanya disyariatkan setengah solat sunat itu berjemaah dan setengah solat itu dilakukan secara tidak berjemaah. Maksudnya afdalnya kita lakukan secara bersendirian. Allahu a'lam. Ya. 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 Baik. Dia satu meluruskan saf, okay? Yang keduanya merapatkan saf, ya. Jadi bila rapat ni maknanya kalau kita ikutkan yang dimaksudkan dengan rapatkan saf, kaki, ada setengah riwayat kata dia punya paha, kan? Tapi jenuhlah kita paha, nak temu paha, kan, ya. Kemudian bau, ya. Kemudian bahu. Ada setengah kata bau saja, ya. Ada setengah kata kaki saja, ya. Merapatkan saf. Rapatkan saf maknanya bukan sampai pijak kaki orang, ya. Merapatkan saf tidak bermakna kita anak jari kita duduk atas anak jari orang, tidak, ya. Rapat, bersentuh, ya. Sebab ini ada hadis yang lain yang saya kira kita dah sebut dulu, hadis yang mana Nabi kata jangan biar ada ruang kosong di antara kamu, ya, yang membolehkan syaitan untuk menyelinap masuk, ya. Kita ada sebut hadis ni pada perbincangan yang lalu, ya. Jadi yang demikian maknanya, ya, rapat, okay. Maka apa, macam mana yang dikatakan rapat, ya, rapat itu rapat kaki, okay. Sama apa namanya rapat kaki di mana tumitnya sama. Itu yang kita akan dengar apa namanya setengah imam dia kata istau wa'tadilu, ya, maknanya betul dah rapatkan saf, ya, istau sufufakum tarasu wa'tadilu, maknanya samakan dia punya tumit, di samping sama kita juga merapatkan, maknanya berlakulah, okey. Cumanya macam-macam bersihlah, okey. Ada kata rapat sama macam ni, ada kata hujung dengan hujung dia jadi, kan kita sembahyang ni kan kaki kita taklah betul semua, kan. Jadi maknanya yang ni dengan kaki ni macam ni, okey. Ada yang macam ni, ya. Tapi kita takat ni kaki lah, kaki yang kita utamakan. Sebab rapat tu maknanya rapat kaki, rapatlah kita punya bau. Sebab kita punya body ni dia shape dia macam tu. Jadi kalau kita boleh rapat kaki, maka secara tidak langsungnya juga kita sudah merapatkan bau. Tapi merapatkan bau tak semestinya kita rapat kita punya kaki, ya. Kita dah sebut dulu berapa ramai orang yang solat dia duduk rumah banglo dia masing-masing. Buat rumah banglo lah, seorang kaki tu tak rapat, tidak membawa arti rapat tadi. Sama maknanya sama dari sudut dia punya tumit, ya, tumit dia sama, belakang dia sama, ya. Jari tu kita tak boleh nak samalah, sebab ada kaki panjang, ada kaki pendek, ada jari panjang, ada jari ni, ya. Jadi nak sama macam mana? Sama dia punya tumit. Begitu dia punya maksudnya. Allah alam. Ada yang kata solat kangkang kaki, solat macam orang demam, macam-macam lah, kan, ya. Apa pun kalau kita kata niat kita untuk memenuhi tuntutan menyama dan meluruskan saf tadi, ya, walaupun kita kata akan dilihat dengan dalam pelbagai rupa, maknanya orang katalah, kan, tapi Nabi kata sama dan rapatkan, ya. Jadi dalam rangka kita nak menyama dan merapatkan tu, ya, walaupun akan dilihat dalam pelbagai bentuk dan sebagainya, saya rasa tak menjadi masalah, ya. Walaupun kita kata apa namanya akan menimbulkan reaksi yang mungkin orang tengok macam terkangkang, dan sebagainya, tapi sebenarnya tak adalah sampai terkangkang. Yang terkangkang ni pasal apa berlaku terkangkang, okay? Apabila ada seorang yang nak merapatkan saf, tapi orang kiri kanan itu makin kita duk rapat, makin dia tarik kaki dia. Jadi kita yang duk nak rapat saf ni jadi terkangkang, ya. Saya rasa itu punca dia, ya. Tapi kalau sama-sama, ya, masing-masing duduk rapat, ya, dia tak jadi masalah. Saya ingat yang duk nampak terkangkang ni, yang kesian kat hamba Allah ni, bila dia nak rapatkan saf, hak dua lagi belah kiri kanan duk tarik. Kawan ni tarik sikit, kawan ni tarik, ya, dia akhirnya tu dia macam nak senaman pun, ya. Jadi saya rasa itu di antara
yang kadang-kadang orang ambil itu sebagai opportunity lah, peluang dia nak kata orang tengok orang ni sembahyang sampai tergagal kangkang, ya, yang kawan ni duk usaha nak rapat dan samakan saf, ya, tapi oleh kerana dilihat dia seorang je yang duk buat macam tu, hak lain duk tarik kaki, ya, maka yang menyebabkan dilihat dia itu sebagai posisi yang agak pelik kan, ya, duk punyalah luar, ya, dengan kain pula singkat, ya, dengan tangan pula kat dada dia jadi, tapi kalau kita kata satu saf tu, ya, begitulah pemikiran dan kefahamannya, tak jadi macam tu, ya. Kita duk solat sama-sama, kita mana ada pernah orang kangkang sampai nak terkoyak selak-selak, tak ada pun. Allahu a'lam bissawab. Ya, Cik Hasan, ada berapa pengumuman ke apa?